Hello Azri, apa kabar? Saya Vishnu sini. Lamanya tak jumpa awak. Hai Vishnu, ya, saya khabar baik. Lama betul kita tidak jumpa setelah masing-masing menamatkan pelajaran masing-masing. Awak pula macam mana? Apa khabar? Ya, saya baik juga. Awak ada mana sekarang? Masih sambung belajar atau sudah habis? Saya ada di Ipoh sekarang. Setelah kita menamatkan pelajaran diploma, saya cuba untuk memohon di sebuah syarikat di sini dan mereka menerima saya untuk bekerja dengan mereka. Awak pula macam mana? Tania bro, saya sambung belajar di Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam di UMP. Sebenarnya saya nak tanya pendapat awak berkaitan dengan jauhi zina. Boleh tak awak terangkan kepada saya apa yang dimaksudkan dengan zina dan langkah-langkah untuk menghindarinya, kerana pada minggu depan saya ada pembentangan tentang tajuk ni. Boleh bro. Oh begitu. Zina ini menurut perspektif Islam ialah bila dua orang yang bukan suami isteri melakukan hubungan seks atau berjima yang dihalalkan khusus untuk pasangan suami isteri. Zina ini menurut agama Islam ialah merupakan dosa yang sangat besar. Dan dalam Al-Quran sendiri, Al-Quran ini merupakan panduan ataupun mukjizat khusus untuk umat Islam. Di dalam Al-Quran juga telah berfirman, la taqrabu zina, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perkara yang membinasakan. Okey, untuk huraian daripada segi janganlah mendekati zina ini adalah kita tidak boleh membuat satu perkara yang akan membuatkan kita lagi mendekati dengan zina. Sebagai contoh, bercinta yang tiada perbatasan, tiada hukum batasnya, itu akan membuatkan kita akan terjerumus ke lembah-lembah zina itu sendiri. Selain itu, perkara yang boleh membuatkan kita mendekati zina adalah berdua-duaan di tempat yang sunyi. Sebagai contoh, walaupun tanpa perasaan kasih dan sayang, tanpa bercinta ataupun hanya sebagai kawan saja, itu juga boleh membuat kita terjerumus ke lembah penzinaan itu sendiri. Antara kesan-kesan buruk dia banyak. Sebagai contohnya, akan terjadinya pembuangan bayi yang berleluasa, merosakkan masa depan seseorang itu dan sebagainya lah. Hukuman untuk penzina mengikut perspektif Islam ialah terbahagi kepada dua, iaitu musan bererti lelaki atau perempuan itu telah berkahwin atau pernah berkahwin dengan akad yang sah dan telah melakukan persetubuhan, manakala bukan musan ialah lelaki atau perempuan yang belum pernah berkahwin, mengikut rujukan Al-Tashri Al-Jinai Al-Islami 2/2322. Hukuman bagi penzina musan ini yang memenuhi ciri-ciri musan iaitu balik, berakal, merdeka dan pernah bersetubuh dalam akad nikah yang sah, maka dia tertakluk kepada hukuman penzina musan iaitu direjam dengan batu hingga mati. Rujukan Al-Tashri Al-Jinai Al-Islami 2/322 hingga 324. Hukuman ini disahkan melalui ucapan dan tindakan Rasulullah SAW. Malah hukuman ini juga telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Kemudian ayat ini dimansuhkan bacaannya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahawa suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berucap, beliau berkata, sesungguhnya Allah telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran dan telah menurunkan Alkitab. Di antara perkara yang telah diturunkan oleh Allah iaitu ayat rejam. Kami baca, kami pelihara dan kami faham apabila Rasulullah SAW berejam
Aku bimbang setelah berlalu masa akan ada yang berkata, kami tidak jumpa ayat rejam dalam kitabullah Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari 6830 dan Muslim 1691. Manakala hukuman bagi penzina bukan muhsin, sekiranya seseorang berzina dan dia bukan muhsin, dia akan dihukum dengan 100 kali sebatan dan dibuang negeri selama setahun. Hukuman 100 kali sebatan telah dinyatakan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat, dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman yang dikenakan ke atas mereka itu sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 2. Ini merupakan yang tadi itu merupakan hukuman bagi penzina yang terbahagi kepada dua. Seterusnya bro, mau cakap lah, mau sembang sikit. You tengok 1 hour later. Kalau mengikutkan statistik pembuangan bayi pada tahun. Okey bro, seterusnya kita lihat statistik kes pembuangan bayi bagi tahun 2014 hingga 2018. Okey, pada 2014 Malaysia mencatat sebanyak 103 kes, 2015 111 kes, 2016 115 kes, 2017 120 kes, 2018 128 kes, dan jumlah keseluruhan 2014 hingga 2018 mencatatkan sebanyak 577 kes. Okey, ini menurut sumber daripada PDRM. Okey, so bro, dari jumlah statistik ni bro, kita sudah lihat berapa banyak bayi-bayi yang tidak berdosa terbuang. Begitu saja. Betul. Kadang-kadang hingga menyebabkan kematian kepada bayi tersebut jika dibiarkan terlalu lama dan dibuang di tempat-tempat yang tidak sepatutnya, seperti tandas lubang jamban, sungai-sungai, tong sampah dan sebagainya. Okey bro, sebelum tu saya mau tanya, you punya agama pun juga turut melarang hubungan seks tanpa berkahwin, betul? Kalau Islam dia panggil zina, betul bro? Okay bro, so setakat ini you sudah faham apa itu maksud zina dan cara untuk menjauhinya, apa kesan buruknya. So ada apa-apa lagi mau tanya bro? Kalau ada apa-apa you boleh ajukan you punya pertanyaan kat saya. So dari situ kita boleh tahu betapa buruknya kesan zina itu dan betapa perlunya kita jauhi zina itu. Okay, so jika tak ada apa-apa lagi bro, good luck for your presentation. Moga you sukses selalu dan moga you sihat-sihat selalu. Okay bro, take care. Terima kasih banyak Sri, sebab sekarang kamu bagi tahu tu aku boleh dah faham dah. So aku rasa boleh dah aku pentas dengan lagi lebih lanjut dah. Terima kasih bagi masa untuk saya, untuk kamu explain apa tu maksud zina semua tu. So saya ucap terima kasih ya kepada you. Bye. Peace.